Assalamualaikum dan apa khabar? Saya Ras Adi Barazzi dan terima kasih kerana sudi bersama kami di dalam rancangan Temu Janji bersama Ras. Dan pada hari ini saya bersama dengan salah seorang sahabat daripada Dewan Negara iaitu YB Senator Rita Insel daripada Negeri Sarawak, dan kita akan membincangkan beberapa perkara yang pada firasat saya amat menarik sekali kerana ianya mengenai MA63 kelebihan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi saya terus saja bersama dengan YB Rita. Terima kasih YB kerana telah sudi untuk meluangkan masa bersama kami. Kita terus saja untuk membincangkan mengenai MA63 ini. Boleh tak YB kongsikan sedikit mengenainya? Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana memberi saya peluang untuk bersama-sama pada kali ini. Jadi MA63 atau singkatan kepada nama sebenarnya Perjanjian Malaysia tahun 1963, ia merupakan perjanjian yang dimeterai di antara 5 buah negara, 5 buah pihak, iaitu Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Jadi perjanjian tersebut adalah untuk menumbuhkan negara Malaysia. Jadi perjanjian tersebut seperti biasa, seperti mana perjanjian-perjanjian yang lain, meletakkan apa dia terma-terma ataupun syarat-syaratlah bagi penubuhan negara Malaysia. Tapi yang satu perkara adalah yang dijadikan asas untuk perjanjian tersebut adalah bila syarat-syarat ni dah dipersetujui, ianya dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Kerana masa itu keadaan agak terdesak, jadi diorang tak dapatlah membuatkan perlembagaan yang baru, jadi digunakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi perjanjian di dalam perjanjian Malaysia tu dia khasnya meletakkanlah nama aku janji kerajaan-kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk meluluskan Akta Malaysia, iaitu di mana di dalam Akta Malaysia tu dimasukkanlah syarat-syarat ini untuk dipindah untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru. Kemudian pada pihak Great Britain, dia juga meluluskan Akta Malaysia untuk melepaskan kuasa jajahannya ke atas Sabah, Sarawak dan Singapura. Itulah sedikit sebanyak latar belakang. Latar belakang perjanjian Malaysia. Terima kasih kerana memberikan kami sedikit pemahaman sedikit mengenai MA63. Justru kini saya ingin bertanya kepada Senator, adakah Sabah dan Sarawak mampu menjadi negeri yang berotonomi dan maju? Okey. Jadi dari segi peruntukan apa yang telah dipersetujui oleh saya cakap founder maknanya mereka yang bersetuju untuk mewujudkan Malaysia. Beberapa perkara yang telah dipersetujui, boleh kita katakan keistimewaan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak supaya kedua-dua buah wilayah ini bersetuju untuk turut membentuk Malaysia. Jadi yang pertamanya, keistimewaan ni saya lihat daripada dua aspek, dua sifat dia. Satu, dia bersifat perlindungan, dan satu dia bersifat dari segi kewangan. Jadi perlindungan ini sebab Sabah dan Sarawak, orang tua kami dulu, founder fathers, risau sebab kami kalau nak dibandingkan dengan Persekutuan Tanah Melayu daripada itu memang jauh dari segi pembangunan, jauh dari segi pemikiran politik dan sebagainya. Jadi mereka memikirkan bahawa perlu ada perlindungan. Jadi perlindungan yang pertama adalah kuasa immigration. Jadi immigration kami mempunyai kuasa mutlaklah ke atas kemasukan orang ke Sabah dan Sarawak. Lepas itu penggunaan bahasa Inggeris. Walaupun kita dah ada bahasa kebangsaan, tetapi di Sarawak sekarang masih boleh menggunakan bahasa Inggeris sama ada di Dewan Undangan Negeri ataupun di mahkamah di mahkamah tinggi. Sebut tentang mahkamah, ketiga kita ada mahkamah tinggi sendiri, coordinate jurisdiction dimaksudkan, dan berkaitan dengan itu juga tidak memperluaskan haklah untuk mengamalkan guaman bagi peguam-peguam yang bukan pemastautin di Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, apa yang dinamakan di dalam artikel 161E adalah perlindungan ke atas
pindaan kepada perlembagaan, di mana pindaan ke atas beberapa perkara tertentu tidak boleh dilakukan kecuali mendapat persetujuan oleh Tuan Yang Terutama bagi kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak. Pindaan-pindaan tersebut adalah berkaitan dengan kewarganegaraan, berkaitan dengan kuasa penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi, berkaitan dengan agama dan bahasa di Sabah dan Sarawak. Dan juga berkaitan dengan kota maknanya kerusi di dalam Dewan Rakyat, because apa yang dinyatakan dahulu adalah tidak boleh peratusan ataupun proportion kerusi kita pada sekarang ini tidak boleh kurang daripada apa yang diberikan kepada kita semasa Hari Malaysia dahulu. Jadi kalau dahulu misalnya Sarawak ada bilangan kerusi kita adalah 15%, jadi sekarang tak boleh kurang, lebih boleh. Lebih boleh. Jadi itulah dari segi perlindungan, tapi dari aspek kewangan ini bila tadi soalan yang kedua, yang cabang kedua tu kan sama ada boleh maju atau tidak atau boleh maju. Jadi yang penting saya lihat sekarang adalah kuasa untuk yang diberikan membolehkan Sarawak untuk melevy mengenakan cukai jualan Sarawak Sales Tax. Jadi melalui Sarawak Sales Tax Ordinance tahun 2018, jadi kerajaan Sarawak telah mulalah mengenakan cukai ke atas beberapa ekspor tertentu, petroleum, minyak sawit, aluminium, tayar, tiket loteri. Jadi semua ini telah mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada kita. Pada tahun lepas adalah kurang lebih 3 juta lebih. Bukan 3 juta, 3 bilion lebih dari yang pendapatan kita daripada sales tax itu. Jadi dengan kelebihan ini, pendapatan yang lebih itu yang kita perolehi itu sangat membantu kita untuk memajukan Sarawak, because kita selain daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri juga mengambil peranan yang besar untuk membangunkan Sarawak. Jadi soalannya, kalau kita dengan autonomi yang sedia ada, bolehkah kita maju? Ya, saya cakap boleh. Tapi apa yang kita telah lakukan, sebab saya katakan kita memang dah kita dudi kan. Jadi kalau kita dudi itu agak jurangnya memang dah ada. Jadi untuk kita nak merapatkan jurang tu akan mengambil masa. Okay. Itulah. Itu dia tadi YB Yang Berhormat Senator Rita Insol. Kita berhenti sejenak. Lepas ini kita teruskan dengan perbincangan kita lagi. Jadi jangan ke mana-mana, bersama kami selepas ini. Bertemu kembali di dalam rancangan Temu Janji bersama Ras, dan saya ketika ini tadi berbincang dengan Yang Berhormat Senator Rita Insol daripada Negeri Sarawak, dan kita membincangkan mengenai MA63. Jadi Senator, saya ingin teruskan perbincangan kita tadi, iaitu kita bertanya mengenai pentingnya MA63 ini dilaksana dan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh para senator, ahli Dewan Negara dan ahli-ahli politik yang lain di sana. Okey. Jadi untuk ini sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, MA63 sebenarnya adalah syarat-syarat untuk menubuhkan Malaysia. Jadi daripada kita di Sarawak, kita nakkan syarat-syarat tersebut dilaksanakan kerana ianya mempunyai impak kepada pembangunan di Sarawak. Sebenarnya dahulu orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, diorang bersetuju untuk masuk Malaysia sebab nakkan pembangunan yang dipercepatkan, dipecutkan. Perkataan yang sebenarnya digunakan di dalam laporan Cobol Commission adalah development to be accelerated. Jadi bila kita lihat keadaan Sarawak sekarang, kita lihat apa yang kita lihatlah pembangunan di semenanjung Malaysia, kita lihat kita jauh ketinggalan. Jadi
banyak kesedaran. Kita lihatlah di mana ini untuk Sabah dan Sarawak juga kan? Di mana kita berada sekarang, ke mana nak tuju kita. Jadi kita lihat okey dari segi hubungan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan, apa yang boleh dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membawa Sarawak kepada tahap negeri yang maju. Dan selain daripada itu, Kerajaan Sarawak juga mengambil tindakan, mengambil tindakan dengan sumber-sumber yang ada untuk memajukan Sarawak, khususnya di dalam tempoh lebih kurang 20 tahun. Kalau dulu kita bergantung kepada sumber-sumber asli semata-mata, tetapi sekarang kita dah ada industri dan membangunkan industri yang banyak nilai ditambah untuk melonjakkan lagi perkembangan ekonomi di Sarawak. Jadi kita lihat perlulah Kerajaan Persekutuan memikul tanggungjawabnya untuk membangunkan Sarawak, khususnya dari segi infrastruktur. Dan Kerajaan Sarawak pula melihat diri sendiri dan apakah yang patut dilakukan oleh Kerajaan Sarawak untuk memajukan Sarawak. Jadi itu pentingnya apa yang dilakukan sekarang. Dan dari segi tindakan yang perlu untuk memastikan syarat-syarat itu dilaksanakan. Jadi sekarang ni saya rasa umum yang berhormat mengetahui bahawa kita ada tindakan G2G lah, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak dan Sabah telah membentuk Majlis 63 dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan di bawah itu terdapat ada jawatan kuasa kerja. Jadi untuk membincangkan beberapa aspek lah yang perlu diperhalusi, yang kalau ada yang bengkok perlu diluruskan dan sebagainya. Kita akan melihat nanti pada hujung tahun ini kata Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang in charge undang-undang dan parlimen nak adakan pindaan kepada low hanging fruits dari segi artikel di dalam perlembagaan supaya kita dapatlah minda kita semua rakyat Malaysia tahu bahawa Sabah dan Sarawak ni kedudukan dia adalah wilayah setara dengan semenanjung Malaysia. Dan itu banyak lagi yang perlu dilakukan. Ada lagi ketirisan, ada lagi hak-hak yang ada terhakislah dalam tempoh sejak setengah abad yang lalu. Ini yang perlu diperbetulkan. Jadi bagi pendapat Senator mengapakah masih terdapat jurang yang begitu besar sekali dari segi kemiskinan, pengagihan, pendapatan serta infrastruktur fizikal? Yang Berhormat, kita melihat Sarawak ni, saya tumpukan pada Sarawak tapi kalau kita lihat Sarawak dan Sabah dari segi fizikalnya, dari segi saiz kawasan memang besar. Sabah dan Sarawak saiznya adalah 60% daripada kawasan keseluruhan di Malaysia. Jadi bila kita lihat kawasan yang besar, sudah tentu untuk membangunkan Sabah dan Sarawak dia menggunakan perbelanjaan yang banyaklah, tapi di sini negeri-negerinya kecil-kecil kan. Jadi apabila kerajaan membuat misalnya Federal Highway ataupun North South Highway dan sebagainya, expressway macam tu, jadi satu saja projek Kerajaan Persekutuan, banyak negeri yang mendapat manfaat yang projek tersebut menjadi pemangkin pembangunan kepada negeri-negeri tersebut. Tetapi Sabah dan Sarawak kerana ia terlalu besar, banyak peruntukan yang diperlukan untuk membangunkan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, jurang tu sentiasa goalpost tu sentiasa berubah. Di sebelah sini pembangunannya sangat pesat. Di sana we are following, tetapi masih ada jurang lah. Itu sebab dia kerana pertama adalah dari segi kos lah. Ternyata Kerajaan Persekutuan perlu membelanjakan lagi lah bajet lah, memberikan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak untuk membina infrastruktur asas yang diperlukan. Dan dari segi
jurang pendapatan, kemiskinan. Sudah semestinya bila sesuatu negeri itu kekurangan dari segi pembangunan ekonomi, infrastruktur ekonominya, sudah tentulah sukar tidak ada kurang pemangkin untuk membolehkan industri bertumbuh. Jadi tetapi di Sarawak sekarang dalam tempoh 20 tahun lebih, seperti mana saya katakan, kita dah membangunkan beberapa kawasan yang kita namakan nod pertumbuhan industri. Kita ada 5, itu di Semalaju, di Mukah, di Tanjung Manis, di Tunuh dan juga di Samajaya. Jadi kita dah, Samajaya ada elektronik, industri elektronik. Di Semalaju adalah industri yang menggunakan tenaga yang intensif, macam aluminium, silikon, ferroalloy, manganese dan sebagainya. Dan di Mukah adalah nak dijadikan sebagai smart city. Dan di Tanjung Manis adalah hub untuk industri pembinaan kapal. Tunuh tu sebab tu kawasan yang baru, saya lihat Tunuh itu banyaklah peluang untuk ekotourism. Itu yang dapat saya katakan. Jadi itulah perbezaan dari segi mengapa kemiskinan masih berlaku dan sebagainya. Dan satu perkara lagi yang berhormat Datuk, kita mesti lihat selain daripada walau bagaimanapun pembangunan fizikal yang dapat dilakukan oleh kerajaan, modal insannya adalah sangat penting. Kalau kita tak ada orang yang berbakat untuk memajukan negara, habis nak buat apa? Jadi di Sarawak, saya pada minggu yang lepas telah bercakap tentang jurang lagi di dalam bidang pendidikan di Sarawak, kerana di sana sekolah di luar bandar mengalami banyak kekurangan lah. Jadi telah memberi impak yang negatif kepada pencapaian pendidikan. Kualiti pendidikannya adalah rendah lah. Ini kalau kita lihat dari segi labor force, tenaga kerja pada Sarawak sekarang, kita lihat statistik yang terbaru tahun lepas, di mana ramai orang yang sama ada tak ada berpendidikan ataupun berpendidikan sehingga peringkat sekolah rendah saja di dalam labor force. Jadi kita berhenti seketika. Saya berminat sekali pendidikan modal insan ini. Kalau kita bercerita memang tidak boleh berhenti kerana memang sesuatu yang perlu kita berikan penekanan sebenarnya. Baiklah, kita berhenti sejenak. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Kalau minum tu balik-balik untuk bersama kami untuk kita terus bercerita mengenai MA63 dan apakah kebaikan dan kelebihan untuk Sabah dan Sarawak. Jumpa lagi sebentar nanti. Salam hormat sekali lagi. Terima kasih kerana terus bersama kami di dalam rancangan Temu Janji Bersama RAS. Dan sebelum ini saya dengan sahabat saya yang berhormat Rita Inso yang mewakili negeri Sarawak, kami telah pun membincang secara mendalam juga mengenai MA63. Jadi apa kata kita terus saja. Tadi tak habis cerita. Kita ni kalau bercakap seronok sangat pasal banyak sangat yang boleh dibincangkan. Saya cuma ada 2 soalan yang terakhir. Tetapi yang satu ini tadi yang kita bercerita mengenai pentingnya modal insan. Jadi boleh Senator ceritakan sedikit lagi. Jadi sebab sekarang ni kita sedang sejak saya rasa dah 20 tahun yang lepas, jadi kita telah memulakan mengintensifkan pembangunan industri di Sarawak. Jadi dan kita punya nak membangunkan ekonomi digital. Jadi ini kita memerlukan bakat-bakat yang mahir untuk membawa Sarawak kepada negeri maju dalam pelbagai bidang, teknologi baru, teknologi IR 4.0, ekonomi digital, kemajuan sektor kecil dan sederhana. Jadi ini adalah sangat perlu. Jadi Kerajaan Sarawak ke arah ini, Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk membina 5 sekolah antarabangsa, sebab ni macam dia nak
kita dah lama ketinggalan kan. Ya. Jadi kita nak pecut kan. Ya. Jadi kita nak adakan Percepatkannya. percepatkan. Jadi nak adakan sekolah antarabangsa 5 buah di seluruh Sarawak dengan menggunakan bahasa Inggeris dan kerajaan akan memilih budak-budak cemerlang daripada seluruh pelosok Sarawak untuk bersekolah di sekolah antarabangsa dengan hasrat untuk membangunkan modal insan yang dapatlah memandu arah Sarawak ke peringkat negeri yang maju. Itu satu perkara yang saya rasa amat baik. Jadi pada pihak Kerajaan Persekutuan kita mintalah apa-apa kelemahan jurang-jurang yang sedia ada baik dari segi infrastruktur sekolah, kekurangan guru. Sekarang ni Sarawak mengalami kekurangan guru 3,000 orang. Jadi supaya perkara-perkara begini dapat diselesaikan dengan segera sebab dah lama dah lama ni budak-budak di luar bandar dah lama tersisih kan, so kita kenalah membangunkan modal insan ni. Itulah dia tadi, ini sebenarnya sesuatu yang dah terlalu sungguh lama. Frustration tu ada ya, tetapi ialah dengan RMK 12 ini soalan saya yang terakhir Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa RMK 12 adalah komitmen Kerajaan Persekutuan kepada negeri yang kurang membangun, terutamanya Sabah dan Sarawak? Okay. Kalau kita lihat dari segi apa yang dijanjikan, saya tengok ini adalah satu plan, tetapi ianya juga merupakan satu janji kan. Dan apa yang saya lihat di sini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah berkata bahawa dia telah committed lah untuk melihat khususnya tentang jurang pembangunan di Sabah dan Sarawak. Jadi daripada percakapan, daripada apa yang dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-12, kita nampak ada kesungguhan lah yang lebih kalau nak dibandingkan dengan rancangan Malaysia sebelum ini. Dan di mana ada satu lagi perkara yang terlebih di sini, nak menubuhkan macam satu pengkalan data untuk mengumpul data-data yang berkenaan supaya boleh membolehkan kerajaan merancang apakah inisiatif, apakah strategi yang berkesan untuk menangani masalah ini. Jadi saya rasa saya optimis tentang perkara ini. Saya rasa kerajaan pun optimislah. Semoga kita walaupun ini satu perancangan, tapi saya rasa dengan kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak, perkara ini kalau tak boleh dicapai 100% pun sehendaknya kalau kita dah mulakan landasan yang kukuh untuk kita terus continue on later, ini untuk dah membangunkan. Untuk membangun itu dah satu titik permulaan yang baiklah, Yang Berhormat. Ya. Itulah dia. Yalah, saya bersyukur kerana dapat bersama dengan sahabat-sahabat ahli Dewan Negara, dan tentu sekali apabila kami berbicara banyak yang ingin kita bincangkan, namun begitu waktu kita singkat. Namun begitu apa yang Yang Berhormat Rita Insol berkatakan tadi, RMK 12 ini menjanjikan ataupun memberikan sedikit pencerahan yang positif ya, dan optimis. Itu yang seharusnya kita lakukan. Baiklah. Dengan itu sekian sahaja rancangan kami buat ketika ini. Saya Ras Adiba Razi. Terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang telah sudi untuk bersama kami mendengar pentingnya MA 63 kepada Sabah dan Sarawak. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.